Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita masih lagi di bab 5, matematik pengguna simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Okay, kita dah tengok, dah habis dah bahagian yang kat kredit tu. Okay, sekarang kita tengok macam mana untuk mengira jumlah bayaran balik pinjaman dan bayaran ansuran dengan pelbagai kadar faedah dan tempoh pinjaman yang berbeza. Okey kan, nanti kalau kamu tanya mak ayah kamu ada yang membuat pinjaman, macam saya sendiri pun ada buat pinjaman kan, pinjaman untuk beli kereta, untuk beli motosikal pun ada pinjaman, ada untuk beli rumah kan. Dia ada tempoh-tempoh dia. Ada yang tempoh, kalau macam yang rumah boleh pergi ke 20 tahun kan. Kalau pinjaman peribadi 10 kan, boleh pergi 10 tahun pinjam rumah. Dia ada untuk beli kereta kenderaan kan, kereta boleh dapat 10 tahun. Dia ada tempoh-tempoh, dia ada cara bayar dan dia punya kadar faedah yang berbeza mengikut bank lah, macam biasalah kan. Macam kad kredit pun dia ada mengikut bank. Okey, kita tengok dulu seterusnya, pengiraan bayaran balik pinjaman dan ansuran. Okey, macam mana? Okey, standard pembelajaran kita pada ini adalah mengira jumlah bayaran dan bayaran ansuran dengan pelbagai kadar faedah dan tempoh pinjaman yang berbeza. Tengok setiap pinjaman akan dikenakan faedah atas pinjaman dari tarikh pinjaman itu dilakukan. Terdapat dua jenis kaedah pengiraan faedah pinjaman, iaitu faedah sama rata flat rate dan faedah atas baki. Ini kita tengok dulu faedah sama rata dulu. Okey, faedah sama rata ialah kadar faedah yang dikira berdasarkan jumlah asal pinjaman pada keseluruhan tempoh pinjaman tersebut. Okey, faedah bulanan yang perlu dibayar adalah tetap. Kadar faedah ini biasanya digunakan untuk pinjaman kenderaan dan peribadi. Okey, ni dia bulan ni dia tetaplah, maksudnya dia tidak terapung, dia tidak sama je setiap bulan. Okey. Pengiraan bagi pinjaman dengan kadar faedah sama rata boleh dihitung dengan menggunakan rumus berikut. A sama dengan P tambah PRT. Okay, A adalah jumlah bayaran balik, di mana P adalah principal, R dia adalah kadar faedah tahunan dan T adalah tempoh dalam tahun. Berapa tahun yang kita buat? Kalau 10 tahun, so 10 lah. Ingat, kadar faedah tu mengikut, macam saya kata, mengikut dia punya bank. Okey, celek matematik. Okey, bayaran ansuran bulanan bersamaan dengan jumlah bayaran balik bahagi jumlah bilangan bulan pinjaman. So dia akan kira semua berapa dia punya jumlah bayaran balik tu, bukan jumlah yang dipinjam. Kalau 20,000 bukan kita 20,000, so dia akan tambah dengan cas-cas yang dia kan, nanti dia akan tambah cas itu. So mungkin akan lebih lah. So bahagilah dengan, katakan jumlah bilangan yang tu 10 tahun. So 10 tahun ada 120 bulan kan, 10 dan 12 120. So akan yang 20,000 tambah dengan dia punya cas-cas selama 20 tahun tu, selama 10 tahun tu, bahagi dengan 120. Macam itulah cara nak tengok bayaran ansuran bulanan. Okey, kalau kamu tak nampak lagi, tak apa, nanti insyaAllah kita akan tengok kemudian. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Encik Yazid membuat pinjaman peribadi berjumlah RM50,000 daripada bank setia dengan kadar faedah sama rata 7% setahun untuk tempoh 5 tahun. Okey, dia buat flat rate tadi kan, faedah sama rata 7%. So, selama 5 tahun. Berapakah jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Encik Yazid? So, faedah ini bayar untuk setiap
ansuran bulanan. So macam tadi kita pakai P PRT kan. So 50,000 demi principal, darab dia punya rate dia adalah 7% dan darab dengan tempoh dia adalah 5 tahun. So inilah so sinilah dia punya principal, sini dia punya rate dia dan sini dia punya tahun. Okey, so dapat RM 17,500. Itu dia punya faedah dia sahaja. So berapa jumlah bayaran balik? So kita kena tambahlah dengan principal tadilah 50,000 tambah dengan 17,500 yang faedah yang kita kira pada A tadi. So dapat RM 67,500. So dia untuk 5 tahun tu dia perlu bayar 67,500. Ini adalah dunia faedah dia lah. So berapakah ansuran bulanan yang perlu dibayar sepanjang tempoh pinjaman tersebut? Okey, so jumlah tempoh pembayaran. So tempoh pembayaran 5 tahun tadi kan. So darablah dengan 12. Sebab kita nak bayar secara bulanan. So ada 60 bulan. Jadi bayaran ansuran bulanan yang 67,500 yang kita kira yang B tadi ni, bahagilah dengan 60. So dapatlah RM 1,125 sebulan. Dia perlu bayar RM 1,125 sebulan. Kita tengok contoh yang kedua. Encik Syukri membeli sebuah kereta bernilai RM 90,000 dengan membuat pinjaman daripada sebuah bank. Beliau membayar wang pendahuluan sebanyak 10% dan bakinya dibayar secara ansuran selama 9 tahun. Kadar faedah sama rata yang dikenakan oleh bank ialah 3% setahun. Hitung A, jumlah bayaran balik yang perlu dibayar oleh Encik Syukri. Berapalah semua yang perlu dibayar? Okey, bayar balik dia. Okey, jumlah pembelian, jumlah pinjaman sama dengan harga belian tolak bayaran pendahuluan. Sebab dia ada deposit kan, dia ada pendahuluan 10%. So harga belian dia adalah 90,000. So tolak dengan 10% daripada 90,000 tu ialah 9,000. So 90,000 tolaklah dengan 9,000 dapat RM 81,000. So ini adalah dia punya jumlah yang dia pinjam. Okey, diberi jumlah pinjaman P sama dengan 81,000. So dia baki lagi lah 81,000. Rate dia adalah 3% dan tahun dia adalah 9 tahun. So kita pakailah guna rumus yang kita tengok tadi, A sama dengan P tambah P tambah PRT. So 81,000 tambah 81 darab dengan R dia adalah 3% dan T dia adalah 9. So tambah so akan dapat RM RM102,870. Okey, inilah dia punya dia kan. Ni kita tahu kan. Ni prinsipal dia yang ada adalah 81,000, 3% dan juga 9 tahun. Dapatlah jawapan. Jumlah bayaran balik lah RM 102,870. Okey, tengok yang B, bayaran ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Syukri. Macam ni lah. So kita nak tengok dia punya ansuran bulanan dia. So RM tadi darablah dengan, sebab dia 9 tahun. 9 tahun ada 108 bulan kan. 9 darab 12 dapat 108. So yang tadi bilangan yang perlu dibayar tadi RM 102,870 ni bahagilah dengan 108. So sebulan dia perlu bayar RM952.50. Okey, ini adalah cara faedah sama rata atau flat rate. Okey, macam mana kalau kita tengok faedah atas baki? Okey, tengok faedah atas baki. So faedah atas baki adalah kadar faedah yang dikira berdasarkan jumlah baki pinjaman pada bulan tertentu.
kadar faedah ini biasanya digunakan bagi pinjaman seperti pinjaman gadai janji, mortgage, loan, overdraft dan kad kredit. Oleh sebab jumlah bagi pinjaman akan berkurang setelah bayaran dibuat. Okey, maka cas faedah yang dikenakan atas baki juga berkurang. Kadar ini biasanya lebih menjadi pilihan berbanding kadar faedah sama rata. Okey, ini sama macam yang inilah kita belajar yang kad kredit tu kan. Dia tidak kira macam tadi faedah sama rata, dia kira semua total dulu. Kan kalau kamu masih ingat dia kira total dulu bahagi dengan RM108. Tetapi untuk yang faedah atas baki ni, okey, contoh yang kita dah tengok adalah iaitu kad kredit kan. Sebelum ni kita tengok kad kredit, katakan dia hutang itu RM6,000. So dia bayarlah 100. So dia punya baki tu akan jadi sikit lah kan. So mungkin dalam 500 lebih termasuk dengan cas dia tu. So untuk next month dia tak kira daripada 600 tu dia punya cas faedah. Dia cas faedah dia akan darabkan dengan yang 500 lebih tadi. Dia akan makin kurang lah kadar faedah dia. Sebab tu dia menjadi dia akan orang yang bijak menggunakan ni dia akan memilih untuk faedah atas baki. Okay, tengok contoh 3. Puan Kalsum membuat pinjaman peribadi sebanyak RM24,000 daripada sebuah bank dengan kadar faedah 4% atas baki. Tempoh bayaran balik ialah 8 tahun dengan ansuran bulanan adalah sebanyak RM200. Hitung jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Puan Kalsum bagi 3 bulan pertama. Okey, so bulan pertama, faedah bulan pertama dia 24,000 darablah dengan 4%, darab 1/12. Okey, 1 ni sebab dia kira bulanan kan. So 1/12, so dapatlah RM80. Okey, itulah kadar faedah pada bulan pertama. Okey, so jumlah pinjaman pada akhir bulan pertama, so tambahlah 24 tambah dengan 80. So inilah dia punya pinjaman pada bulan pertama. Okey, tengok. So baki selepas bayaran ansuran pertama, so RM24,080 ni tolaklah dengan ansuran yang pertama adalah 200. So tinggal 23,880. So inilah baki untuk ansuran yang pertama. So tengok pada bulan yang kedua. So tadi baki tadi dapat 23,880. So gunakanlah baki ni darablah dengan 4%, darab dengan 1/12 sebab saya kata tadi sebab dia bulanan. So dikira 1 bulan, 1/12. Sebab dia punya ni adalah faedah 4% ni adalah tahunan. So kita kena darablah 1/12 ataupun bahagi dengan 12. So dapat RM79.60. Itu hanya faedah saja. So tambahlah dengan baki yang atas ni. So dapatlah jumlah pinjaman pada bulan kedua iaitu RM23,959.60. Jadi baki selepas bayaran ansuran kedua, so tolaklah 200, dapat RM23,799.60. Okey, dia nak 3 bulan. Kita tengok bulan yang ketiga. Okey, jumlah baki pinjaman pada awal bulan ketiga yang tadi RM23,759.60. So darablah dengan 4%, darab dengan 1/12. So dapat RM79.20. Itu adalah faedah. Kemudian faedah tu tambahlah dengan baki pinjaman pada bulan tersebut. So dapat RM23,838.80. Dan tolaklah dengan ansuran bulanan pada bulan itu 200. So dapat RM23,638.80. So jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Puan Kalsum bagi 3 bulan pertama ialah yang tadi dah. So bulan pertama
RM80. Bulan yang kedua RM79.60 dan bulan yang ketiga dah RM79.20. So tambah-tambah so dapatlah RM238.80. Itu untuk 3 bulan pertama. Okey, tengok contoh yang seterusnya, contoh yang terakhir. Cik Tania membuat pinjaman sebanyak RM24,000 dengan kadar faedah atas baki sebanyak 5%. Tempoh bayaran balik adalah selama setahun dengan ansuran bulanan RM2,050. Hitung jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Cik Tania. Okey, kita tengoklah. Okey, macam mana kita nak tengok jumlah faedah yang perlu dibayar? Okey, dia kita buat dulu macam ni. Ada bulan, kadar faedah, baki pinjaman, ansuran bulanan, kadar faedah, bayaran pokok. Okey, sekarang kita tengok. First yang perlu kita cari adalah bayaran faedah dia. So macam mana kita nak cari bayaran faedah? Okey, faedah dia kata adalah 5%. So tekanlah 5%. Darab dengan 24. So okey, boleh. Okey, ni. So nak tengok yang pertama. So kadar faedah yang pertama. Okey, baki tertunggak yang pertama adalah RM24,000. RM24,000 darablah dengan 5% per 100 darab dengan 1/12. Kan 1/12 sebab dia 1 bulan kan. 1 bulan 12 bulan, 1 tahun ada 12 bulan. So darab dengan 1/12. So kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 100. So dapat 100. So baru kita tengok ansuran bulanan dia adalah 2050. So baki pinjaman ni berapa? So baki pinjaman pada bulan ni, so RM24,000 kan, 24,000 tambahlah dengan faedah dia, charge dia 100. Lebih lah. Okey, 100. So tolak dengan dia punya ansuran bulanan 2050. So dapatlah ni baki pinjaman dia. Dia ke belakang, dia susunan dia tak betul. So bayaran pokok dia 100 lah kan. Ni bayaran pokok ni lah. 20 bayaran pokok ni lah daripada ni lah ni sebenarnya ni. Darab dengan 24 ni darab dengan 24 ni tolak dengan 2050 kalau dibuat bayaran pokok. Ini bayaran pokok ni adalah 24 tolak dengan 2050 dapat 1950. Okey. Untuk yang kedua pun sama juga, kamu tengok ni. So yang sekarang tinggal inilah dia punya baki pinjaman dia ialah 22050. So 22050. So darab dengan 5/100 darab dengan 1/12. So kamu dapat 91.875 kan, 91.875. So dapat kira inilah dibundakan dapat 91.88. So bayaran ansuran sama 2050. Okey, so nak tengok baki pinjaman. So 22050 tambah dengan 91.88 tolak bilangan ansuran 2050. Okey, saya tekan kat bawah ni lah. So baki untuk yang ni kan, baki yang ni. So baki bersamaan
22,050 tambahlah dengan dia punya faedah dia ialah RM91.88. Kemudian dah tambah, kita tolaklah dengan bayaran ansuran yang dah dibuat 2050. So kamu akan dapat 20091.88. Nah ni lah. Okay, sama juga yang seterusnya kamu kena ini hasil ni kan 2009 ni. So darablah dengan 5/1 darab 1/2 akan dapat 83.72. So baki dia ini, yang ini, yang atas ni tambah dengan yang ini, tolaklah dengan ansuran dia. So dapat yang ini. Dia macam tu lah dia pakai pergi tu. So kamu kena buat sampailah bulan 12. Okey, pada bulan 11 bulan-bulan dekat habis lah. Tengok dia beza dia. Kamu dah kira satu-satu. Tengok bulan 11. Okey, disebabkan dia baki pinjaman dia adalah kurang daripada baki pinjaman dia kurang kan. So dia kena kira, dia dapat inilah untuk dia lengkapkan jadikan kosong. Boleh faham tak? So dapat bayar 2106.24 sahaja. So dapatlah dia punya semua total 24,000 ni. Inilah bayaran pokok. Sebab ini dia maksudnya sebelum tambah faedah kan, sebelum tambah faedah ni. So 24 tambahlah dengan jumlah faedah, so akan dapat inilah. Jadi cara nak check balik boleh tak? Okay, masih ingat kan? Boleh buat menjadi tadi. Okay, contoh dia yang ni kan, yang ni saya malas nak tengok ni. Ini ada faedah dia adalah, kita tengok yang belakang ni. So 1418.42. So nak dapatkan yang ini 1418.20. Betul tak? 8.42 mana point 42. So darablah dengan 5/100 darab 1/12. Tekan kalkulator, kamu mesti akan dapat ini. Kamu akan dapat yang ini. Apa? So akan dapat 59.04. Okey, kemudian nak tahu tengok baki pinjaman. So yang ini 1418.42 tambah dengan baki ansur ni. Kalau mak ni tambah ni panjang betul. So tambah dengan 50.74 tolaklah dengan 2050. So ini kamu akan dapat, inilah dia 1217.46 dan seterusnya sampai habis. Okey. Sampai inilah kan, tengok kalau ni pun daripada sinilah kan, ni darab dengan 5/1 darab 1/12, so dapat 17.21. So 17.21 tambah 4.130 tolak 2050, kemudian dapat 209.750. Okey, ini pun sama, nak cari ni 2097.50 darab 5/100 darab 1/12 dapat 8.74. Okey, alamak. Padamnya. Padam dulu. Enggak nampak tulisannya. Okey, berdasarkan jadual di atas, jumlah faedah yang diperoleh Cik Tania pada akhir tempoh pinjaman ialah RM650.24.
Okey. Tengok pada B pula. Perbezaan jumlah faedah sekiranya Cik Tania membuat bayaran balik dengan kadar faedah sama rata. Okey, ni kita kira sama rata lah. So jumlah faedah ni dia pakai PRT tadi, mesti kan 24 darab dengan R dia 5%, T dia adalah 1 tahun. So dapat 1200, inilah kadar faedah dia. Okey, nampak tadi kadar faedah je lah 600 lebih dia kan, 656, tapi bila pakai sama rata dapat 1200, hampir sekali ganda kan. So perbezaan jumlah dia setolaklah akan dapat RM543.76 kan. Sebab tu saya kata kalau orang yang lebih bijak dia akan menggunakan inilah kaedah ni, dia udah faedah sama rata. So nampak beza dia punya nilai dia. Okey, sampai di sini sahaja untuk kali ni. Okey, semoga apa yang saya sampaikan sini bermanfaat untuk kamu. Okey, bukan sahaja untuk kamu punya peperiksaan MPAK, dan untuk juga pada masa hadapan bila kamu dah keluar nanti kamu boleh tengok, kamu boleh kira kamu punya pinjaman, kamu nak buat pinjaman ke apa ke, kamu boleh tengok supaya tidak tertipu. Okey, akhir kata daripada saya, jangan biarkan kesulitan memenuhi fikiranmu dengan kekhawatiran. Hanya dalam kegelapan malamlah bintang-bintang dapat bersinar terang. Ali bin Abi Talib. Renungkan, fikir-fikirkan, dan Assalamualaikum. Terima kasih.